Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udzu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada pagi ini sekali lagi kita dapat menyambung kuliah fiqh dari permulaan, dari asas, iaitu bab taharah, menggunakan kitab Tanwir Al-Masalik. Yang pagi ni siri yang ketiga. Kita sambung muka surat 4. Qala al-musannif rahimahullah wa adaman nafa'a bi'ulumihi fid darain amin. Tajuk pagi ni, tidak hilang kemutlakan air pada masalah-masalah berikut. فَإِنْ تَغَيَّرَ بِالزَّعْفَرَانِ وَنَحْوِهِ يَسِيرًا أَوْ بِمُجَاوَرَةٍ كَعُودٍ وَدُهْنٍ مُطَيَّبَيْنِ أَوْ بِمَا لَا يُمْكِنُ الصَّوْنُ عَنْهُ كَطُحْلُبٍ وَوَرَقِ شَجَرٍ تَنَاثَرَ فِيهِ وَبِتُرَابٍ وَطُولِ مُكْثٍ أَوْ اسْتُعْمِلَ في النَّفْلِ كمضمضة وتجديد وضوء وغسل مسنون أو جمع المستعمل فبلغ القلتين جازت الطهارة به. Tidak hilang kemutlakan air pada masalah-masalah berikut. Masalah pertama, perubahan yang sedikit sahaja pada air, seperti air berubah sedikit dengan sebab bercampur dengan za'faran dan seumpamanya. Berubah sikit, tak apa. Kemarin kita sebut air mutaghayyir, ma'ul mutaghayyir, air yang berubah. Berubah tu taghayyuran kathiran, berubah banyak. Yang tu dia akan hilang kemutlakan air. Tapi kalau berubah taghayyuran yasiran qalilan, berubah sikit, air mutlak masuk beberapa berapa serbuk kopi sikit je masuk, ujung-ujung camca je. Kalau kacau pun dia tak jadi hitam pun, maka yang tu masih dipanggil air mutlak. Jadi kalau berubah banyak sampai hitam jadi yak kopi tu, yang tu tak yak mutlak dah, itu air mutaghayyir. Dia berubah sikit-sikit tak apa. Yang kedua, masalah kedua, atau air berubah dengan sesuatu yang berdekatan dengannya. Yang ini dipanggil mujawir, mujawarah.
ayak tu dia terima efek kesan kerana ada sesuatu yang berdekatan dengannya. Dan ia tidak sebati dengan air, bahkan boleh dipisahkan dari air. Benda ni dia tak sebati. Contoh, kita tengok contoh seperti kayu gaharu dan minyak wangi. Kalau dalam air tu diletak kayu gaharu, maka ayak tu akan berbau wangi. Tapi dia bukan berubah sebati macam kita masukkan tepung, kopi, yang tu dia berubah sebati dengan air. Dia larut dalam air. Kalau letak kayu gaharu, memang air tu akan berubah baunya jadi wangi, tapi gaharu tu tak hancur dalam air. Kita boleh keluarkan balik. Maka ayak tu masih dipanggil air mutlak. Atau kita letak daun pandan dalam air, air pun berbau wangi pandan, masih air mutlak. Kalau kita blend daun pandan tu, keluar air hijau dia masuk dalam air mutlak pun berubah bau, berubah warna, yang tu baru dipanggil air mutaghayyir, air yang sudah hilang kemutlakan. Baik, yang ketiga, atau air berubah disebabkan berlaku percampuran dengan sesuatu yang tidak dapat dipelihara dari percampuran itu. Yang ni hidupan air. Air berubah kerana hidupan air. Maka air tu masih dipanggil air mutlak. Contohnya seperti kiambang. Di sungai ada kiambang, menyebabkan air sungai itu berubah kerana sebab kiambang. Walaupun air tu dah berubah, dia masih air mutlak sebab kiambang tu hidupan air. Lumut serupa juga. Kalau kita di masjid, di surau tak cuci kualah, air kualah tu akan berkeledak, akan berubah baunya, mungkin warnanya pun berubah kerana ada lumut di tepi-tepi mozaik tu. Walaupun dah berubah kerana lumut tu hidupan air, air itu masih dihukum air mutlak, tidak dipanggil air mutaghayyir, tak disebut air yang berubah. Daun-daun pokok yang berguguran dalam air. Kalau angin tiup, daun masuk dalam air menyebabkan air berubah. Daun ni dia masuk sendiri, angin tiup. Bukan ada orang yang pi lempak daun dalam tu. Tanathara fi, daun berguguran dalam air. Ini pun masih dipanggil air mutlak. Bercampur dengan tanah. Campur dengan tanah. Air campur dengan tanah masih dipanggil air mutlak. Walaupun kita masukkan sendiri tanah tu, kita kacau-kacau sampai sebati, orang panggil air tanah, air campur tanah, dia masih lagi mutlak. Walaupun sengaja kita masukkan tanah, mutlak. Kita masukkan tanah gambut, dia jadi hitam. Masuk tanah merah, dia jadi air macam nak merah-merah. Itu dihukum air mutlak. Tak hilang kemutlakan air. Tak hilang. Ada dua benda lah kalau sengaja kita masukkan, tak hilang kemutlakan air. Yang pertama tanah, yang kedua garam laut. Garam laut. Sebab bila kita masuk garam ni, dia ada garam bukit kan. Garam bukit jangan, kalau kita masuk dalam air garam bukit, air tu tidak lagi jadi air mutlak, dia jadi air biasa, tidak boleh bersuci dengannya. Kalau garam bukit suci tetapi tidak menyucikan. Kalau masukkan garam laut, garam makanan tu garam laut, masuk dalam air jadi masin, maka dia masih mutlak kerana dia hukum air laut. Masinnya tu masin laut, air mutlak. Masuk tanah dalam air pun, kita ada simpan air, takutlah terputus bekalan air, kita simpan air. Anak kita main tanah, main pasiak, main tanah, dia bawa masuk tu, tanah tu dituang dalam baldi tu, ataupun tangan dia yang lekat-lekat tanah-tanah merah tu, dia masukkan tangan dia main ayak sampai keruh ayak tu akibat tanah yang dia masukkan. Maka air yang bercampur dengan tanah tadi masih dipanggil air mutlak.
Sebab apa? Sebab Nabi sebut apabila idza walaghal kalb, apabila anjing jilat sesuatu bekas, maka hendaklah kalau ada air kita tuang air dalam bekas itu, sebab anjing jilat najis mughallazah, najis berat. Kemudian kita kena basuh bekas itu 7 kali, ihdahunna biturab. 7 air kita kena basuh, salah satunya air campur tanah. Yang ni yang paling kuat. Air campur tanah itu air mutlak. Cara nak sertu najis anjing dan khinzir ni mestilah 7 air. 7 air tu jangan kita sebut 6 air mutlak, 1 air tanah. Tidak. Ke-7 air tu semuanya air mutlak. Bahkan air yang campur tanah tu dia lebih kuat daripada 6 air kosong. Dia boleh hilang bakteria, kuman yang ada pada air liur anjing. Jadi 6 air kosong itu air mutlak. 1 air campur tanah itu pun air mutlak. Bahkan inilah air mutlak yang paling kuat sekali. Sebab dia menggabungkan 2 alat, air dan tanah. Air dan tanah ni dipanggil tahuran, 2 alat suci. Kita berwuduk menggunakan air, kita tayamum menggunakan tanah. Air dan tanah 2 alat suci. Apabila najis tu terlalu kuat, najis khinzir, najis anjing, maka digabungkan kedua-dua alat suci ni, air pun guna, tanah pun guna, maka dia double, maka kemutlakannya itu sangatlah kuat. Kesimpulannya, air yang berubah kalau kerana tanah, no problem, dia masih air mutlak. Air yang berubah kerana garam bukit, dia masih mutlak. Kalau berubah tu kerana kita masukkan serbuk kopi, koko, gula, sirap, yang tu dia hilanglah kemutlakannya, kerana ia bukan tanah, bukan garam bukit, dan ia bukan hidupan air. Kalau hidupan air seperti lumut, kiambang, air yang berubah itu tidak jadi masalah. Kemudian ada lagi masalah lain, lama bertakung. Ayak berubah kerana lama bertakung. Dia bertakung lama, dia ayak tu dia jadi macam nak busuk. Itu pun masih air mutlak. Atau air yang telah digunakan pada perkara-perkara sunat seperti berkumur-kumur, tajdid wuduk dan mandi sunat. Ini kita dah hurai dah kemarin. Tak apa, air yang kita guna untuk ibadat sunat, contoh mandi sunat, air yang berguguran daripada kita mandi sunat itu masih dipanggil air mutlak. Mandi sunat, wuduk, tajdid wuduk yang sunat tu, itu semua masih dipanggil air mutlak. Yang jadi yang musta'mal tu kalau mandi wajib atau wuduk kerana batal. Kemudian masalah yang keempat, apabila air musta'mal, air yang jatuh daripada orang mandi wajib atau air yang jatuh daripada wuduk pada anggota yang wajib, iaitu anggota muka, tangan sampai siku, kepala dan kaki, air itu dipanggil air musta'mal. Apabila air musta'mal dikumpul, dihimpunkan semula, air musta'mal dihimpun semula sehingga cukup 2 kolah, maka dia jadi mutlak balik. Air tu air musta'mal, himpun cukup. Fabalaghal qullatain, cukup 2 kolah, maka jazatil taharatu bih, harus bersuci dengannya. Maknanya air musta'mal berubah jadi air mutlak kerana kuantitinya banyak. Air musta'mal ni kalau sikit, kalau banyak dia jadi mutlak balik berdasarkan hadis idza balaghal ma'u qullatain lam yahmil khabath. Apabila air cukup 2 kolah, maka ia tidak lagi menanggung najis. 2 kolah ni 190 liter. Atau ukuran sentimeternya paling kurang 58 cm panjang, 58 cm lebar, 58 cm dalam. Air banyak tu dipanggil 2 kolah. Istilah Arab tu 2 kolah. Istilah kita sekarang 190 liter air, itu 2 kolah. Kalau orang-orang lama ni perkira dengan tin minyak agas, minyak tanah. Itu saya tak pandai kira lah. Berapa tin minyak tanah.
Perkiraan sekarang 190 liter. Itu 2 qolah. Qolah ni asalnya bekah. Dia macam tempayan di negara Arab. Ada satu tempat buat bekah tu macam labu sayung. Macam besar lagi. Tempayan. 2 tempayan. Macam tu. 2 tempayan. Tempat buat tu di Mekah. Dekat Hajar. Hajimro Hajar. Dipanggil Qilal Hajar. Tempat buat tempayan-tempayan tu. Jadi 2 tempayan tu kalau diisi air, maka dipanggil 2 qolah. Jumlahnya 190 liter air. Baik, kita sambung lagi masalah yang baru. Masalah kalau air sikit, kita berwuduk, kita tak boleh celup tangan kita dalam air yang sedikit. Sebab nanti kalau kita celup, kita berwuduk celup tangan, nanti air yang sikit tu akan jadi air musta'mal. Dia akan jadi air musta'mal ketika kita basuh muka. Kita basuh muka. Muka ni anggota yang wajib. Wuduk kita pula kerana batal, bukan memperbaharui wuduk. Wuduk batal. Jadi bila basuh muka, kita celup tangan dalam air yang sikit, dia jadi air musta'mal. Waktu basuh pergelangan tangan, tak apa celup. Air tu sikit. Kita celup tangan untuk basuh pergelangan tangan tu tak apa. Tak jadi musta'mal. Sebab apa? Sebab pergelangan tangan ni perbuatan sunat. Musta'mal dia akan berlaku selepas perbuatan wajib. Jadi masuk tangan, basuh pergelangan tangan. Tak ada masalah. Kumok nak celup tangan dalam ayak baldi tu, ayak sikit. Tak sampai 150 liter. Boleh kita ambil, kita kumok. Tapi bila kita nak basuh muka, kalau kita celup, kita basuh muka, basuh sekali. Selepas basuh sekali tu kan dia ada lekat ayak muka di tapak tangan kita. Celup pula, jadi musta'mal. Jadi jangan celup. Jangan celup. Tapi dalam fiqh ni dia ajak makhraj, jalan keluar. Macam mana kita nak ambil air? Kalau kita ada cebok, kita cedok dengan cebok. Kalau tak ada cebok, kita boleh juga celup tangan untuk ambil air dengan satu cara, iaitu kita niatkan tangan kita ini sebagai alat. Tangan yang kita masukkan dalam baldi itu untuk basuh muka tu, kita niat tangan aku ni sebagai cebok. Tangan menggantikan cebok. Ini bukan tangan, ini cebok. Masukkan dengan niat irtiraf. Maka tak jadi musta'mal layak tu. Maknanya air yang sedikit boleh kita celup tangan kalau kita ada ilmu. Bukan tak boleh celup. Orang kata jangan celup tangan dalam air sedikit ketika berwuduk. Jawab dia, boleh kalau nak celup. Boleh, sangat-sangat boleh. Tapi kena ada ilmu. Ada ilmu boleh buat. Niat. Tangan aku ni sebagai cebok, aku celupkan tangan. Basuh muka. Baik, kita tengok. Masalah niat tangan sebagai cebok. Niyatul irtiraf dalam bahasa Arab. Jika seseorang yang berwuduk memasukkan tangannya ke dalam air yang kurang dari 2 qolah, air sedikit. Kalau qolah masjid tu tak ada masalah lah, celup pi lah, air banyak. Ini masalah yang kita nak bincangkan pagi ni. Air tak sampai 190 liter. Air sedikit. Persoalannya air sedikit ni kita nak berwuduk boleh celup tangan tak? Ada 2 jawapan. Jawapan pertama, bagi orang yang tak ada ilmu, jangan celup tangan. Nanti jadi air musta'mal. Jawapan kedua, bagi orang yang belajar fiqh, silakan boleh memasukkan tangan, mencedok air dalam air yang sedikit. Okey, satu gayung tu pun kita boleh celup tangan kita. Kalau ada ilmu, boleh celup. Bahkan dengan mencelup itulah kita akan dapat menjimatkan air. Satu gayung tu kita target nak berwuduk dengan satu gayung. Kita boleh celup, kita boleh ambil basuh muka. Kita last sekali air yang dalam gayung tu kita jurih kaki kita, kita basuh kaki.
Kan jimat air. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk hanya satu cupak. Rasulullah berwuduk satu cupak. Satu cupak itu lebih kecil daripada gayung. Satu cupak. Rasulullah mandi wajib segantang. Segantang tu besar macam tin Milo. Segantang besar sikit. Itu mandi wajib. Wuduk secupak, mandi wajib segantang. Ataupun 5 cupak, segantang lebih satu cupak, mandi wajib Nabi. Boleh cukup kerana Nabi menjimat air. Dan kalau kita baca hadis, tuan-tuan, Nabi berwuduk secupak. Secupak tu macam mana? Fa'adkhala yadahu fil ina. Belajarlah kitab-kitab hadis. Cara Nabi berwuduk, fa'adkhala. Maka Nabi memasukkan. Masuk apa? Yadahu. Memasukkan tangan Nabi. Fil ina. Ke dalam bekas air yang secupak tu, Nabi masuk tangan Nabi. Cupak ni dia memang muat kalau kita nak masuk tangan. Nabi masukkan tangan Nabi ke dalam cupak tersebut. Nabi cedok air menggunakan tangan Nabi. Maknanya Nabi celup tangan dalam air yang sedikit. Boleh ke? Boleh. Tapi kena belajar. Macam tu. Macam tu lah. Tuan-tuan bisa tengok tak? Orang berwuduk di masjid kuala besar, air penuh, tapi dia guna gayung, dia cedok guna gayung tu bagi penuh, kemudian dia masukkan tangannya dalam gayung. Dia bukan celup dalam kuala besar tu, dia celup dalam gayung. Saya biasa tengok orang yang buat macam tu, kalau dia jahil, maka jadi air musta'mal, wuduknya tidak sah. Tapi seandainya dia alim, dia belajar, dia buat macam tu, itulah yang terbaik kerana menjimatkan air. Dan dia pun niat tangannya sebagai cebok, no problem. Air yang dalam cebok yang dia duduk celup-celup tu tidak jadi air musta'mal, masih kekal kemutlakannya. Dia celup, dia basuh muka, dia celup, basuh tangan sampai siku semua. Last sekali baki air dalam cebok tu, dalam gayung tu masih ada lagi, dia akan juri kaki dia, dia gosok elok-elok. Jadikan jimat, insya-Allah lebih kurang macam wuduk Nabi lah. Nabi pun celup tangan dalam cupak, dia pun celup, tapi kena ada ilmu. Ilmu dia mudah niat tangan sebagai cebok. Boleh kita amalkan. Cara yang kedua untuk jimatkan air, kita cedok guna gayung, kita tuang sikit-sikit. Tuang kat tapak tangan, basuh muka. Tapi kita tak celup lah tangan dalam cebok tu. Kita tuang, basuh muka. Tuang, basuh tangan sampai siku. Itu cara dengan satu gayung tu kita tuang sikit-sikit. Itu pun tak ada air mutlak. Tak ada air musta'mal. Cara ketiga, guna botol spray lah. Spray kat tangan sikit, gosok muka. Yang macam orang bawa pi haji, pi umrah, guna botol. Wuduk guna botol, insya-Allah bertepatan dengan cara wuduk Nabi. Yang kedua, wuduk gayung tu kita tuang sikit-sikit, bertepatan dengan cara wuduk Nabi. Yang ketiga, air dalam gayung tu kita celup tangan kita, kita cedok air sikit-sikit. Itulah juga bertepatan, bahkan macam itulah cara wuduk Nabi. Cara wuduk Nabi macam tu. Macam tu. Dan sahabat-sahabat pun bila diminta untuk tunjukkan cara Nabi berwuduk, sahabat-sahabat akan minta orang sediakan ina, satu bekas kecil yang berisi air. Sayyidina Osman pernah tunjuk cara Nabi berwuduk. Sahabat-sahabat lain ramai lagi yang tunjuk. Dia pun minta sebekas kecil, segayung. Kemudian bila didatangkan, apa dia pun buat? Dia pun celup air dalam gayung tu, dia pun basuh pergelangan tangan, dia pun kumuk, basuh muka, semua cedok. Tapi untuk elak daripada musta'mal, kena belajar lah, kena ada niat lah. Niat tangan sebagai cebok. Masalah niat tangan sebagai cebok. Jadi kalau nampak orang berwuduk celup tangan dalam gayung, jangan kita kata ni apa, kita kena tengok dulu latar belakang pengajian orang tu. Mungkin orang ni dia mengaji pondok, dia mengaji madrasah, dia tahu cara dia, maka dia buat itu sah. Kalau orang tak belajar buat, maka jadilah ayat musta'mal, maka wuduknya tidak sah. Jadi ilmu itu yang penting.
Dalam kata-kata Arab, man qalla ilmuhu, siapa sikit ilmunya, kathuru i'tiraduhu, banyak komen dan bangkangnya. Dia tengok orang berwuduk, duk celup tangan dalam gayung, dia kata, apalah dia ni, apalah buat gutu ni, apa tak sah. Hang tak mengaji, tak tahulah. Kadang-kadang orang yang buat macam tu dia alim, dia belajar dan dia nak jimat. Kalau kita celup dalam kuala, kita akan guna kuantiti air yang sangat banyak. Kita celup, kita basah baju-baju. Tapi kalau ayak satu gayung tu, tentu kita pandai adjust, pandai kita adjust untuk tak target kita satu gayung ni habiskan nanti sampai ke kaki. Jadi kita ambil lah sikit-sikit basuh. Kena niat lah. Bila kita nak niat tangan sebagai cebok ni, waktu nak basuh muka tu lah. Sebab sebelum muka, itu anggota yang sunat. Pergelangan tangan tu sunat. Kumur tu sunat. Masuk air lubang hidung tu sunat. Muka yang start wajib. Wuduk yang wajib, anggota wajib tu muka. Jadi sebelum muka tak niat lagi pun tak apa. Kerana basuh pergelangan tangan, dia tak akan jadi air mustakmal. Tak payah niat. Time basuh muka tu baru kita niat. Niat pula sebelum basuh muka ke selepas basuh muka? Niat yang tepatnya ialah selepas basuh muka. Kerana sebelum basuh muka, dia tak jadi mustakmal lagi. Selepas kita basuh muka, yang menitik-nitik, yang lekat saki baki basah di tangan kita, yang tu baru ayak mustakmal. Maka lepas basuh muka sekali, kita niat di hati. Tangan yang aku nak cedok dalam gayung ni, tangan aku ni ku niatkan sebagai cebok. Aku niatkan tanganku ni sebagai cebok, sebagai alat. Baik. Jika seseorang yang berwuduk memasukkan tangannya ke dalam air yang kurang dari 2 kolah. Okey. Selepas membasuh mukanya sekali. Atau orang yang junub memasukkan tangannya ke dalam air itu selepas berniat mengangkat hadas besar. Mandi wajib pun boleh celup. Dia niat saja aku mengangkat hadas besar saja, aku mandi wajib kerana Allah Ta'ala, dia pun celup tangan dalam air yang sedikit. Dan dia mencedok air, cedok dengan tapak tangan dia. Dengan meniatkan tangannya sebagai cebok, dia niat tangan aku sebagai cebok, maka cara ini tidak memudaratkan air, iaitu air akan kekal kemutlakannya. Jelas no? Jelas no? Kekal kemutlakannya. Dalam bahasa Arab disebut walau adkhala mutawaddi'un yadahu ba'da ghaslihi marratan au junubun ba'da niyati, adkhala mutawaddi'un yadahu tu fi dunil qullatain faghtarafa wa nawal ightiraf lam yadurrahu. Seseorang yang memasukkan tangan dalam air yang sedikit, dia cedok air guna tapak tangan, tapi dia niat tangannya sebagai cebok, maka air itu tidak menjadi air mustakmal. Air itu akan kekal, masih kekal kemutlakannya. Boleh beramal tuan-tuan, boleh beramal. Kalau kita berwuduk guna paip, itu memang tak jadi mustakmal apalah. Air tu mencurah-curah keluar. Tapi tentu akan lebih daripada apa? Daripada secupak wuduk Nabi. Saya pun berwuduk guna paip, buka paip. Walau kita buka pelan pun mesti lebih pada secupak. Apatah lagi kalau kita buka kuat, buka deras, memang lebih pada secupak. Nabi berwuduk secupak ya. Nabi berwuduk dengan air sikit. Kalau kita buka paip kuat tu memang lebih. Buka pelan pun lebih pada secupak. Tapi kalau kita belajar pagi ni dan kita beramal, sekurang-kurangnya sekali, guru saya sebut, apa yang kita belajar, kita jadi penuntut ilmu. Talibul ilmi, penuntut ilmu. Kita nak darjat kepada ahli ilmu. Bukan lagi penuntut ilmu, ahli. Ahli ilmu, dia kena beramal dengan ilmu yang dia belajar. Walau marratan, paling kurang sekali, semua hidup sekali. Isi ayat dalam cebok, dalam cebok, kemudian kita berwuduk dengan mencelup tangan dalam air sikit tu.
Tapi niat sebagai cebok lah. Niat tangan kita tu sebagai alat. Kena buatlah sekali. Tetapi jika orang itu tidak meniatkan tangannya sebagai cebok, dia celup, dia tak mengaji, dia celup buta macam tu saja, maka air yang berbaki akan menjadi air musta'mal. Sebab bila dia basuh muka, yang menitik tu air musta'mal yang lekat di tangan dia pun air musta'mal. Bila dia celup tu, lepas basuh muka sekali dia celup, air musta'mal yang ada di tangan dia masuk dalam air yang bertakung, yang kurang pada 2 kolah yang sikit tu, maka semua ayak tu akan jadi ayak musta'mal. Tu risiko dia lah. Kalau belajar tak apalah. Okey, sekarang masalah menyelam dalam air, terjun selam. Selam dalam air ni, kita kan wuduk dia kena tertib, kena didahulukan basuh muka dulu, yang kemudian dikemudiankan. Settle muka baru basuh tangan sampai siku, ikut urutan dia. Tetapi kalau seseorang terjun dalam air, dia menyelam, kemudian dia niat aku berwuduk kerana Allah Ta'ala, atau niat mengangkat hadas kecil, maka dia tak perlu ikut turutan dah. Itu orang panggil berwuduk dengan cara selam. Menyelam. Macam di hotel ada kolam renang. Kita pun mandi. Kita nak naik tu, kita nak sembahyang duha. Kita nak ambil wuduk dulu. Macam mana nak ambil wuduk dalam kolam? Selam saja, tak perlu basuh satu-satu. Kita dalam kolam, kita duduk berenang, lepas tu kita tengok jam kita, pukul 10 pagi, aku nak solat duha, aku nak ambil wuduk lah. Aku dah batal wuduk, nak ambil wuduk. Macam mana? Ambil air kolam, basuh muka, basuh tangan sampai siku. Yang tu leceh buat macam tu. Wuduk dalam kolam, selam seluruh badan kita, niat aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Nawaitul wuduk lillahi ta'ala. Niat macam tu. Seluruh badan kita basah, maka sudah dikira berwuduk. Tak wajib tertib bagi orang yang menyelam. Tak perlu basuh satu-satu. Basuh muka satu, basuh tangan sampai siku 2, buat 3 kali pula. Kita ada dalam air dah, kita selam, kita niat nawaitul wuduk, aku berwuduk kerana Allah Ta'ala, nawaitu raf'al hadas, ataupun kita niat saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Selam, pastikan seluruh badan kita dah basah, kita keluar daripada kolam tu, sembahyang duha lah. Keluar daripada kolam tu, lap dengan kain tolak semua, masuk bilik, boleh solat duha. Tu cara wuduk dengan menyelam. Tak wajib tertib. Memang wuduk ni kena tertib, tapi kalau menyelam tak perlu tertib. Ingat tu. Kalau orang tanya dalam mazhab Syafi'i, tertib wuduk wajib. Boleh tak wuduk tak ikut tertib? Jawab dia, boleh kalau menyelam dalam air, dalam kolam lah. Menyelam dalam ataupun di sungai, kita mandi sungai, mandi terjun ke apa, kita selamkan badan kita, kita niat berwuduk, kemudian keluar daripada air tu, kita boleh terus solat. Wuduk kita sah. Wuduk sah. Ada mazhab wuduk tak perlu tertib, jadi tak timbul masalah lah. Mazhab lain, mazhab Hanafi, dia memang wuduk dia tak perlu ikut turutan pun tak apa. Mazhab Syafi'i kena ikut turutan, kecuali kalau kita menyelam, maka tak perlu ikut turutan. Baik. Sekarang orang mandi wajib. Mandi wajib memang boleh terjun je dalam kolam tu. Berenang, pastikan seluruh badan basah, dia niat mandi wajib, maka sucilah badannya, terangkatlah hadas janabahnya. Terangkatlah. Walawin ghamasa junubani fa akthar duf'atan aw wahidan ba'da wahidin fi qullatain irtafa' janabatuhum wala yasiru musta'malan. Jika menyelam 2 orang yang junub ni mandi wajib, 2 orang yang nak mandi wajib ni berselam, atau lebih dari 2 orang, ramai, kolam besar, ramailah yang mandi wajib dalam kolam. Macam di hotel kolam besar, ramai orang terjun dalam kolam mandi wajib, contohnya.
2 orang atau lebih dari 2 orang ke dalam air 2 kolah. Air 2 kolah ni mana air yang banyak? 190 liter ke atas. 190 liter ke atas. Sama ada mereka menyelam secara serentak, sama ada ni peterjun serentak. 10 orang nak mandi kolam tu, semua nak mandi wajib. Sama ada ni peterjun serentak, mereka bilang 1, 2, 3, boom, 10 orang terjun serentak. Atau bergilir-gilir, atau 10 orang. Orang pertama terjun, lepas tu orang kedua terjun, orang ketiga terjun. Ni tak pakat nak terjun serentak. Yang terjun serentak ni selalunya pertandingan lah. Pertandingan berenang tu terjun serentak lah. Sama ada mereka terjun serentak atau bergilir-gilir, yang penting maka hadas janabah mereka terangkat. Ni pemandi tu sah. Dan air yang berbaki tidak menjadi air musta'mal. Tadi dia musta'mal pasal air banyak. Ni bangkit berdiri, menitik-nitik tu, hak dari badan mereka menitik tu yang musta'mal. Tapi jatuh dalam kolam, oleh kerana air kolam tu banyak, dia jadi mutlak balik. Kalau orang pitadah daripada badan mereka yang menitik tu musta'mal lah. Tapi air tu menitik masuk dalam kolam, maka dia jadi air mutlak balik sebab banyak. Wal qullatani 500 ratlin baghdadiyatin taqriban. 2 kolah bersamaan lebih kurang 500 liter Baghdad. Ini cara kira zaman dulu lah. Saya pun tak tahulah 500 liter Baghdad ni macam mana. Sekarang 190 liter. Zaman sekarang 190 liter. Wa masahatuha dhira'un wa rub'un tulan wa 'ardan wa 'umqan. Dan ukuran luas bekas air iaitu satu hasta suku. 1 hasta suku panjang, 1 hasta suku lebar, dan dalam pun 1 hasta suku. Ni daripada siku sampai ke jari ini dipanggil 1 hasta. 1 hasta. 1 hasta. Kemudian suku ni 1/3 atau 1/4. 1/4. Ni 1 hasta tambah lagi 1/4. Katalah sejengkal. 1 hasta sejengkal panjang, 1 hasta sejengkal lebar, 1 hasta sejengkal dalam. Jadi air yang penuh dalam bekas air besar tu dipanggil air tu sudah 190 liter. Air tu dikira air banyak. Jadi kalau kita celup pun kita tak perlu niat tangan kita sebagai cebok pun tak apa. Kalau kurang daripada tu maka dipanggil kurang daripada 2 kolah. Kalau nak celup kena niat tangan sebagai cebok. Okey. Wal qullatani, kalau cm dia 58 cm panjang, 58 cm lebar, 58 cm dalam. Air 2 kolah la tanjisu bimujarradi mulaqatin najasa. Air 2 kolah ni air banyak. Air banyak bila masuk najis tai cicak. Contohnya tai cicak lah, selalunya tai cicak lah yang selalu masuk dalam air bertakur ni. Masuk najis dalam air 190 liter, air itu tidak dipanggil air mutanajis. Air itu masih dipanggil air mutlak. Buang tai cicak aja, air itu masih mutlak, suci lagi menyucikan. Boleh minum, boleh berwuduk, boleh mandi wajib. Sebab dia air banyak, masuk tai cicak, masuk najis apa pun lah. Masuk apa-apa najis. Masuk air kencing ke, tai cicak ke, hatta tai khinzir sekalipun kalau masuk, kita buang tahi itu saja, air masih mutlak sebab dia air banyak. Selagi dia tidak berubah bau, rasa, warna, najis yang ada dalam air itu tidak menyebabkan air jadi mutanajis. Okey. Berbeza dengan air yang sedikit, air yang tak sampai 190 liter, air yang tak sampai 2 kolah, masuk 1 biji tai cicak, walaupun air tak berubah, air itu sudah jadi mutanajis. Air sedikit masuk najis, dihukum air itu mutanajis, kena buang. Itu beza dia. Air sikit dia tidak ada kekuatannya, air banyak dia ada kekuatannya. Syekh Daud Al-Fatani dia nampak masalah ini dikiaskan dengan solat.
solat seorang diri tak ada kekuatan. Kalau kita tak khusyuk, ditolak solat kita. Tapi kalau solat ramai-ramai berjamaah, walaupun kita kurang khusyuk, insya-Allah diterima. Seperti mana air yang banyak, walaupun ada tek cicak, air itu masih mutlak. Air itu masih suci. Sebab air banyak. Solat ramai-ramai, solat berjemaah, kalau kita tak khusyuk pun, insya-Allah ditampung oleh orang lain yang khusyuk. Allah terima solat kita. Tapi kalau solat seorang diri, tak khusyuk, Allah tolak solat kita. Sebab kita seorang sikit, macam air sikit, masuk sebiji tek cicak, habis kena buang semua. Air nak minum tak boleh, tak boleh guna dah. Air itu air mutanajjis. Jadi itu beza dia. Air banyak dan air sikit. Nabi sebut idza balaghal ma'u qullatan, apabila air sampai ke tahap 2 kolah 150 liter, lam yahmil khabath, dia tidak menanggung najis. Maksudnya najis yang ada dalam air itu tidak memberi kesan, tidak menajiskan air. Illa idza taghayyara, kecuali kalau air itu berubah sifat dia, bau, rasa, warna, baru dihukum air mutanajjis. Jadi takat tu dulu. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada pagi ini bermanfaat, insya-Allah. Jika ada sebarang soalan, kita bagi masa sikit untuk kita berbincang. Sekiranya ada sebarang soalan yang nak ditanya, boleh bertanya dalam ruang komen ni, insya-Allah. Kalau saya mampu jawab, saya jawab. Kalau saya tak mampu jawab, kita akan rujuk orang yang lebih berilmu, atau kita baca kitab. Kalau dapat jawapan, kita kongsi. Kalau tak ada jawapan, wallahu alam, bertanyalah kepada orang yang lebih alim, insya-Allah. Besok kita akan sambung tajuk cara merawat air mutanajis. Air mutanajis ni tak mesti dibuang saja, boleh dimanfaatkan. Bahkan air mutanajis ni boleh dirawat menjadi air mutlak. Dia boleh bertukar jadi air mutlak balik. Alhamdulillah, tidak ada apa-apa soalan tu. Harap kita semua faham tajuk yang kita bincangkan pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik. Ya Allah, terangkan hati kami dengan cahaya hidayahmu. Kama nawwartal arda binuri syamsik, seperti mana kau terangkan bumi dengan cahaya mataharimu. Abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Terang selama-lamanya, wahai Tuhan yang Maha Penyayang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.